Baik, seterusnya kita ke perkembangan dari bumi ke nyalang. Antara fokus hari ini ialah tentang individu yang menunjukkan gejala COVID-19 diminta tampil untuk membuat pemeriksaan di fasiliti kesihatan bagi pengesanan awal selain perkembangan pemberian vaksin kepada remaja di negeri itu. Terus bersama Vanessa untuk perinciannya. Silakan Vanessa. Ya Farha, individu yang menunjukkan gejala COVID-19 diminta tampil membuat pemeriksaan di fasiliti kesihatan sedia ada bagi pengesanan lebih awal penyakit itu. Demikian saranan Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2 Dato' Hasbi Habibullah kepada penduduk Limbang bagi mengelak keadaan lebih melarat berlaku kepada pesakit, keluarga, seterusnya komuniti setempat. Jelas Datuk Hasbi, semua lapisan masyarakat mengambil peranan masing-masing dan bertanggungjawab dalam situasi mencabar waktu ini. Lebih-lebih lagi berikutan daerah Limbang telah bertukar zon merah. Datuk Hasbi yang juga ahli Parlimen Limbang turut meminta individu yang telah diarahkan untuk dikuarantin mengikut perintah kuarantin serta pematuhan arahan yang ditetapkan. Berdepan keadaan mencabar ini juga, beliau menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua petugas barisan hadapan yang sentiasa komited melaksanakan tugas. Beliau menyatakan demikian dalam ucapannya ketika merasmikan Tabika Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Kampung Limpasong di Limbang. Projek pembinaan Tabika Kemas Kampung Limpasong siap dibina di bawah peruntukan Parlimen berjumlah RM70,000. Dalam perkembangan berasingan, Pusat Pemberian Vaksin PPV di Sekolah Jenis Kebangsaan SJK Chung Hua Pending di Kuching menerima 500 penerima vaksin sehari secara walk-in terdiri daripada pelajar dari 5 buah sekolah. Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Tanah Putih Wenda Liu memaklumkan sekolah yang terlibat adalah Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Setia, SMK Kuching High, SMK Pending, SMK Middle School Chung Hua dan sebuah madrasah. Kita terima walk-in untuk student 16 sampai 17 tahun yang berhenti sekolah ataupun tercicil. Kita pun terima student 16 sampai 17 tahun yang bersekolah di daerah lain ataupun negeri lain ataupun tempat lain, tetapi sekarang menetap di Kuching dululah. Beliau memberitahu demikian ketika ditemui pemberita RTM di SJK Chung Hua Pending di Kuching. Sementara itu, Damien Ong yang menghantar anaknya ke PPV tersebut berkata program vaksinasi secara walk-in ini adalah amat baik. Tidak ada pasal ragu-ragu. Sebab sebelum ini pun kita pun mau vaksin juga. Tapi masalahnya, kalau diadakan walk-in macam ini, selesa lah. Jangan kalau tunggu masih ada appointment dulu, memang sampai sekarang saya sendiri pun tidak dapat vaksin. Program vaksinasi berkenaan dilaksanakan oleh pihak Klinik Kesihatan Tanah Putih bermula pukul 8 pagi hingga 1 tengah hari. Setiausaha politik Ketua Menteri yang juga bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemoreng, Allahyarham Abu Seman Jawi disifatkan sebagai seorang pemimpin yang amat disegani oleh rakyat, termasuk rakan-rakan seperjuangan yang pernah mengenali Allahyarham, khususnya di kawasan Matu dan Daro. Bagi Adun Daro, Safi'i Ahmad, pemergian Allahyarham Abu Seman merupakan satu kehilangan besar kerana Allahyarham dikenali sebagai pemimpin yang berjiwa rakyat dan mudah didekati. Sepanjang hayatnya bergelar wakil rakyat selama 10 tahun, Allahyarham merupakan seorang pemimpin yang begitu segani, seorang pemimpin yang berjiwa rakyat. Begitu banyak jasa dan sumbangan yang telah Allahyarham sumbangkan kepada masyarakat, khususnya di kawasan Dun Jemoreng. Sementara itu, Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak yang juga Adun Semop, Abdullah Saidol ketika dihubungi berkata jasa dan pengorbanan Allahyarham akan terus dikenang dan dihargai. Beliau seperti seorang abang dan rakan kerja yang sentiasa tenang, down to earth, mudah didekati dan disenangi ramai.
Beliau turut menyampaikan ucapan takziah kepada ahli keluarganya dan berharap mereka menerima dengan reda pemergian Allahyarham. Allahyarham Abu Seman menghembuskan nafas terakhir pada usia 64 tahun di Pusat Perubatan Swasta di Sibu kira-kira pukul 5 pagi semalam akibat komplikasi jantung dan telah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kemuyang, Sibu. Allahyarham meninggalkan seorang balu, 4 anak dan 2 orang cucu selain pernah menyandang kerusi Dun Jemoreng dari tahun 2006 sehingga 2016. Di Mukah, seorang lelaki warga Indonesia ditahan kerana memiliki 17 laras senjata api tiruan pelbagai jenis dalam satu serbuan di sebuah rumah tidak bernombor di Jalan Orang Kaya Setiaraja semalam. Ketua Polis Daerah Mukah, Deputi Superintendent Polis DSP Muhammad Rizal Alias berkata, penemuan senjata tiruan itu adalah hasil serbuan pasukan anggota Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sarawak bersama Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Negeri ke atas sebuah rumah yang didiami oleh 6 orang pendatang asing tanpa izin parti berusia lingkungan 25 hingga 39 tahun. Dedah DSP Muhammad Rizal, kesemua mereka didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 kerana tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah selain dokumen tamat tempoh. Bagaimanapun, salah seorang daripada parti berusia 27 tahun diserahkan kepada polis kerana memiliki senjata tiruan yang dipercayai digunakan dalam permainan paintball. Antara senjata tiruan yang dijumpai adalah senjata AK, sniper, 24 kelopak peluru tiruan dan 12 paket peluru berbola plastik. Jelas DSP Muhammad Rizal lagi, suspek yang bekerja sebagai peniaga barangan Indonesia di kawasan Ladang Mukah membawa masuk senjata api tiruan itu dengan cara seludup. Suspek difahamkan merancang untuk menjalankan perniagaan permainan paintball di Mukah tetapi tidak dapat beroperasi ekoran tiada rakan kongsi tempatan untuk membuat permohonan lesen. Kesemua barangan rampasan dianggar bernilai RM40,000. Kes disiasat di bawah Seksyen 36-1 Akta Senjata Api 1960. 5 lagi rakan suspek ditahan oleh JIM Sarawak untuk tindakan lanjut. Seorang lelaki berumur lingkungan 40-an mengalami kecederaan di bahu kanan dan luka bahagian pipi serta dahi akibat terjatuh ketika mendaki Bukit Mas Limbang awal pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Limbang Clarence D. Primus Tiandun berkata, mangsa dilaporkan dalam keadaan sedar dan stabil sebaik sahaja pasukan penyelamat tiba di lokasi kejadian. Pasukan bomba unit khas medik Perkhidmatan Penyelamatan Perawatan Kecemasan bertindak membuat perawatan awal kepada mangsa dan membawa turun mangsa sebelum dibawa ke Hospital Limbang untuk rawatan lanjut. Dedah Clarence, pasukannya turut berdepan cabaran sepanjang kerja-kerja menyelamat akibat keadaan kawasan berbukit, berbatu serta curam. Beliau turut menasihati individu yang melakukan aktiviti mendaki secara solo atau berkumpulan menjaga keselamatan diri bagi mengelak perkara sedemikian berlaku. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Farha di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Vanessa.